Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa qur rabbi zidni ilma amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan, semua jemaah surau An-Nur Bandar Puteri Kelang, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan taufik, hidayah, inayah daripada Allah taala, pada malam ni dapat sama-sama sekali lagi kita bersama dalam kuliah live FB Surau An-Nur Bandar Puteri Kelang, yang mana kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala masih lagi memberikan kesempatan, masih berikan kesihatan kepada kita, dan kita bersyukur ke atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Yang mana kita sedia maklum, jikalau kita hendak menghitung nikmat-nikmat Allah Taala ini, nescaya kita tidak dapat menghitungnya. Seperti mana firman Allah Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau nak menghitung nikmat-nikmat Allah Ta'ala ini, kita tak dapat menghitung. Masya Allah, tabarakallah, begitu banyak sekali nikmat Allah SWT. Sebab itu tuan-tuan, bila mana kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita ingat balik nikmat-nikmat yang telah kita kecapi dalam hidup kita ini. Baik, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, semua yang menonton FB Live pada malam ini, kita sambung pengajian kuliah bulanan kita. Kita membaca kitab tafsiran ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu. Bagi yang ada kitab, buka pada muka surat, sambung muka surat 295. Muka surat 295 yang di tengah. Faqal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain amin. Berkata pengarang kitab, mudah-mudahan kitab yang dibaca ini dapat memberi manfaat pada kita di dunia dan juga di hari akhirat, insya-Allah. Baik, kata pengarang kitab, tujuan setiap mukmin adalah untuk mendapat keredaan Allah Ta'ala dan syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, setiap orang mukmin ini, tujuan kita apa dia? Tujuan kita adalah untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sahaja yang kita buat, kita ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hidup kita ini, kita nak apa? Kita nakkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana Allah Taala redha kepada kita, maka kita dapat segala-galanya. Allah ini Khalik, pencipta, yang menciptakan seluruh makhluk yang di langit, makhluk yang di bumi, di lautan, di daratan, semuanya diciptakan oleh Allah SWT. Semuanya di dalam genggaman kekuasaan Allah SWT. Maka tujuan hidup kita ini apa dia? Kita nak dapat redha Allah SWT.
tawaffani muslima, ya Allah matikanlah aku muslima dalam keadaan muslim, wa alhiqni bis salihin, dan kumpulkan aku, golongkan aku bersama dengan orang-orang yang saleh. Wa alhiqni bis salihin ini dalam firman Allah Ta'ala ini doa, ya Allah golongkanlah daku bersama dengan orang-orang saleh ini. Doa ini dibaca oleh seorang Nabi Allah, Nabi, salah seorang daripada Nabi Allah berdoa, wa alhiqni bis salihin, kumpulkan, golongkan aku bersama dengan orang-orang saleh. Kalau para Nabi alaihissalam berdoa agar mereka berkumpul, dihimpunkan bersama dengan orang soleh, apatah lagi kita. Kita ni nak dibandingkan dengan para anbiya alaihissalam jauh. Jauh. Tidak. Para Nabi Rasul alaihissalam ini tidak ada tolak bandingnya. Kita ni level, bukan level kita lah, bukan makam kita lah. Tapi Nabi alaihissalam berdoa, wa alhiqni bis salihin, golongkan daku, kumpulkan aku, agar daku dapat bersama dengan orang-orang yang saleh. Baik. Di dalam hidup kita ini kita nak dapat redha Allah SWT. Setelah mana Allah Ta'ala redha pada kita, bila mana Allah Ta'ala redha kepada kita, dan syurga Allah SWT, Allah redha pada kita, kita masuk ke dalam syurga Allah SWT. Nah, kerana kita sudah maklum bahawa kita masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala ini bukan disebabkan amal soleh kita, bukan disebabkan amal ibadah kita. Allah Ta'ala murka kepada hambanya yang merasakan ibadah dia hebat, ibadah dia banyak, maka dia nak masuk syurga Allah Ta'ala dengan ibadah dia, maka dia akan menjadi manusia yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Masuknya kita ke dalam syurga Allah Ta'ala ini adalah dengan rahmat Allah Ta'ala. Allah memasukkan kita ke dalam syurga ini dengan rahmat Allah Ta'ala. Pada kuliah yang lepas, kita ada menyebut tentang iaitu harga syurga. Harga syurga ni kalau nak dibayar, nilai syurga itu tak ada nilai, tidak ada berapakah harga, tidak mampu dibayar oleh manusia. Sehingga kan Nabi SAW bersabda, aku masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala ini dengan rahmat Allah Ta'ala, bukan dengan amal ibadah. Ibadah bukan dengan ibadah, dengan rahmat Allah. Kalau seorang Nabi Allah, kekasih Allah, Rasulullah SAW masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala ini dengan rahmat Allah Ta'ala, bukan dengan ibadah, apatah lagi kita. Bagaimana tuan-tuan kita seringkali dah mendengar, barangkali sedia maklum dah bagaimana ibadah Nabi SAW, ibadah yang begitu banyak, solat yang setiap rakaat bacaan yang panjang, doa Nabi SAW, ibadah Nabi SAW ni ibadah yang tak mampu kita nak menandingi ibadah Nabi SAW. Tapi Nabi SAW mengatakan, Nabi SAW masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala bukan dengan amal ibadah Nabi SAW. Hatta Nabi SAW pun masuk syurga Allah bukan dengan amal ibadah, tetapi dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, syurga mengharuskan adanya harga kerana ia adalah barang yang mahal. Harga syurga adalah kesabaran terhadap malapetaka dan kesengsaraan. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, kita nak masuk syurga Allah Ta'ala ini iaitu dengan kita menjadi orang yang sabar.
sabar itu menjadi bayaran untuk kita masuk syurga. Mana kita nak dapatkan syurga itu, bayaran dia apa? Kita bagi mudah kita faham. Bayaran nak masuk syurga ni iaitu dengan kita bersabar. Kesabaran terhadap apa? Kesabaran terhadap malapetaka, kesabaran terhadap kesengsaraan. Jadi dengan sabar inilah kita akan dapat memasuki syurga Allah SWT. Maknanya tuan-tuan, tadi kita sebut kita masuk syurga Allah ni bukan dengan amal ibadah, tapi dengan rahmat Allah SWT. Tetapi di sana ada ibadah yang mana-mana kita lakukan, kita buat satu-satu ibadah, buat amal soleh, amal itu dijanjikan oleh Allah SWT, Allah Ta'ala akan kurniakan syurga. Contohnya, orang yang berulang alik, bolak-balik dia, setiap waktu solat dia pergi ke masjid. Jadi perginya dia, baliknya dia itu, pergi dan balik dia ke masjid itu, Allah SWT bina bagi dia mahligai di dalam syurga Allah. Dan setiap khutwah, setiap langkah dia itu diampunkan dosa. Allah Ta'ala ampunkan dosa. Kemudian diangkatkan darjat. Sebab itu ada orang, dia pergi ke masjid, dia tak naik kereta, tak naik motor, dia berjalan. Mungkin agak jauh sikit, tetapi dia berjalan. Kalau kita tengok orang Arab, kita ni biasa kereta motor, dekat pun motor. Arab ni, mungkin Arab tak beli motor kot, duduk kat sini kan. Dia beli kereta second hand cash je. Jadi dia ni, Arab ni, kalau walau agak jauh, bagi kita jauh dari rumah dia ke masjid tu, tapi dia memilih berjalan, nak jalan kaki pergi. Masya Allah, tabarakallah. Maka setiap khutwah itu, dia pergi dan balik ke masjid itu, Allah Ta'ala bina baginya mahligai di dalam syurga Allah Ta'ala. Baik, maka sifat sabar ini juga, dengan sabar, kita sabar terhadap malapetaka, terhadap kesengsaraan, kita akan dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Yang bermaksud, apakah kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga padahal kamu belum didatangi ujian seperti yang dialami oleh orang dahulu. Maka tuan-tuan, perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala berfirman, jangan kita menyangka bahawa kita akan masuk syurga sedangkan kita belum diuji. Kita belum diuji dengan ujian seperti mana Allah Ta'ala uji orang-orang yang terdahulu, umat-umat yang terdahulu. Iaitu mereka ditimpa kepapaan. Orang-orang terdahulu ni diuji dengan apa? Diuji dengan kepapaan, kemiskinan, kemelaratan. Orang-orang dahulu diuji dengan penyakit. Orang-orang dahulu diuji dengan ketakutan. Sehingga berkata Rasul dan orang yang beriman bersamanya. Sehingga kan berkata Rasul dan orang yang bersama dengan Rasul alaihissalam itu, bilakah akan datang pertolongan Allah? Mata nasrullah. Berkata Rasul alaihissalam dan juga orang yang beriman dengan Rasul alaihissalam tersebut, mereka berkata, bilakah datang pertolongan Allah? Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah sangat dekat. Ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah Ta'ala itu sangatlah dekat. Orang beriman ini dia kena yakin. In tansurullaha yansurkum. Jika kamu menolong Allah, iaitu menolong agama Allah, in tansurullaha yansurkum. Kamu menolong agama Allah, yansurkum, Allah Ta'ala akan menolong kamu.
Maka tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah SWT, Nabi Muhammad SAW, dia yakin dengan pertolongan Allah. Orang yang beriman dia yakin dengan pertolongan Allah. Orang mukmin dia yakin dengan pertolongan Allah SWT. Sebab itu tuan-tuan, perempuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita tak boleh berkata apabila umat Islam dibunuh oleh orang kafir, apabila umat Islam dizalimi, umat Islam disakiti, maka mulalah bertanya. Umat Islam mula bertanya, di manakah pertolongan Allah? Di manakah pertolongan Allah? Maka Allah SWT berfirman, ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Karena Allah Ta'ala ini, wa mallahu bighafilin. Allah Ta'ala itu tidak lalai. Allah Ta'ala itu la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah Ta'ala itu dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila umat Islam diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disakiti, dizalimi, diuji dengan pelbagai macam ujian, maka bersangka baiklah dengan Allah. Bersangka baiklah dengan Allah. Kerana saat mana, ketika mana umat Islam diuji, orang mukmin diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala akan memberikan balasan di hari akhirat. Apabila ditimpa musibah kepada orang mukmin, sehinggalah duri yang menyucuk, yang kena pada tubuhnya, ia merupakan Allah SWT akan memberikan balasan, walaupun tuan-tuan duri yang tercucuk. Apatah lagi orang mukmin diuji dengan ujian yang berat, ujian sakit, ujian kepapaan, kemelaratan dan sebagainya. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka pertolongan Allah Ta'ala itu sangatlah dekat. Baik, sabar terhadap bencana yang menimpa harta. Baik tuan-tuan, hari ini tuan-tuan, kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala berupa bencana yang menimpa harta. Bagaimana tuan-tuan bencana yang menimpa harta ni? Iaitulah kerugian, iaitulah perniagaan dan sebagainya. Begitu juga dengan seseorang yang ada kebun, datang bah banjir, datang kemarau yang lama, yang panjang, merosakkan tanam-tanamannya. Mungkin kebakaran yang memusnahkan kedai dan sebagainya. Maka sabar terhadap bencana yang menimpa harta. Sedangkan sabar terhadap kesengsaraan menimpa badan, dan sabar terhadap ketakutan itu menimpa jiwa. Maka tuan-tuan sabar juga apabila dengan Allah Ta'ala uji dengan kesengsaraan menimpa badan. Maksudnya Allah Ta'ala uji dengan kesakitan. Seperti mana tuan-tuan Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub alaihissalam, Allah SWT uji beliau dengan ternakannya mati. Kemudian Nabi Ayyub alaihissalam ditimpa, diuji oleh Allah SWT dengan penyakit. Nabi Ayyub alaihissalam berdoa kepada Allah, wa ayyuba iznada rabbahu. Nabi Ayyub alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, anni massani yaddur. Sungguhnya aku ditimpa penyakit. Anni massani yaddur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku ini ditimpa mudarat. Sesungguhnya engkau yang paling penyayang di kalangan penyayang. Maksudnya yang paling penyayang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sabar dalam taat kepada Allah Ta'ala. Sabar dalam taat kepada Allah Ta'ala adalah dengan cara menunaikan perintah-perintahnya dan menegakkan hak penyembahan ubudiyah yang menjadi alasan penciptaan. Kemudian tuan-tuan kata pengarang, sabar dalam kita taat kepada
Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar terhadap bila mana kita taat kepada Allah juga memerlukan kepada sabar. Kita sabar di dalam kita taat kepada Allah SWT. Di dalam melaksanakan di dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ini perlukan kepada kesabaran. Dan juga menegakkan hak penyembahan ubudiyah yang menjadi alasan penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ubudiyah ni maksudnya tuan-tuan, kita mengabdikan diri kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang benar-benar bertakwa kepada Allah, mentaati segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kita. Tujuan apa Allah Ta'ala ciptakan manusia? Tujuan apa Allah Ta'ala ciptakan jin? Tidak lain, tidak bukan adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iaitu untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman kepada kekasihnya dan para hamba pilihannya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berbunyi, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Tuhan yang mentadbir langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah akan Dia dan bersabarlah dengan bertekun tetap dalam beribadah kepadanya. Adakah kamu mengetahui sesiapa pun yang sebanding dengannya? Surah Maryam. Allah Ta'ala berfirman kepada kekasihnya dan hamba pilihannya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berbunyi, Tuhan yang mentadbir langit dan bumi. Allah Ta'ala ciptakan langit, Allah Ta'ala ciptakan bumi, dan Allah Ta'ala mentadbir langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Apa yang ada di bumi, apa yang ada di langit ini. Makalah sembahlah Allah SWT. Fa'budhu, sembahlah Allah SWT, dan bersabarlah dan bertekun tetap beribadah kepadanya. Fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Bila mana kita sembah Allah Subhanahu wa ta'ala ni, maka kita bersabar, kita tekun tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya istiqamah di dalam menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, istiqamah di dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, istiqamah di dalam meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, adakah kamu mengetahui sesiapa pun yang sebanding dengannya? Allah SWT berfirman, adakah kamu mengetahui sesiapa yang sebanding dengan Allah SWT? Tidak ada makhluk yang dapat menandingi kekuasaan Allah SWT. Kerana Allah Ta'ala itu Khaliq, Allah Ta'ala itu mencipta. Allah Ta'ala ciptakan seluruh makhluk, dan semua makhluk ini di bawah kekuasaan Allah SWT. Makhluk di langit, makhluk di bumi, semua makhluk di bawah takluk kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkanlah keluargamu serta umatmu mengerjakan sembahyang. Allah Ta'ala perintahkan keluargamu, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Allah Ta'ala perintahkan agar kita ni menyuruh anak kita agar mereka mendirikan solat. Suruh anak kita solat, suruh isteri kita solat, suruh ahli keluarga kita solat, ajak orang lain agar mendirikan solat. Kita sebagai ayah, kalau kita tidak
menyuruh anak dan isteri kita, tak suruh anak dan isteri solat, maka kita akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita tak suruh anak kita solat? Kenapa kita tidak suruh isteri kita menutup aurat dengan sempurna? Maka kita sebagai suami, kita akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala perintahkan kita mengerjakan solat. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan wastabir 'alaiha, hendaklah engkau tekun bersabar menunaikannya. Maknanya Allah perintahkan solat dan Allah Ta'ala juga perintahkan bersabar di dalam mendirikan solat. Tekun di dalam solat. Maka untuk kita mendirikan solat, mengerjakan solat ini perlu kepada kesabaran. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. La nas'aluka rizqa. Allah Ta'ala berfirman, kami tidak meminta rezeki daripada manusia, daripada kamu. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada manusia. La nas'aluka rizqa. Nahnu narzuquk. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Allah Ta'ala berfirman, kami tidak meminta rezeki kepada kamu, dan kamilah yang memberi rezeki kepada kamu. Wal aqibatu littaqwa, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Kesudahan yang baik ini hanya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kita boleh meneliti bahawa Al-Quranul Karim menggunakan wazan ifti'al dari perkataan sabr. Wazan ifti'al maksudnya ini dalam ilmu saraf. Ilmu saraf. Nasara, nasaru. Maknanya daripada perkataan sabr tu, wazan dia wazan ifti'al. Bagi orang siapa yang pernah belajar ilmu saraf, maka dia tahu. Jadi Al-Quran menggunakan wazan ifti'al dari perkataan sabr, yakni dalam firman-Nya istabir. Dia perkataan dia nasara. Jadi dalam wazan ifti'al dia, wazan ifti'al dari perkataan sabr ni, dari perkataan sabara adalah istabir. Adanya penambahan susunan perkataan menunjukkan adanya penambahan makna. Dalam ilmu saraf ni, perkataan sabara maksud dia lain. Bila mana wazan dia jadi istabir, iaitu wazan ifti'al, daripada sabara, wazan ifti'al dia istabir, maka tuan-tuan, susunan perkataan itu, penambahan susunan perkataan dalam perkataan sabara itu, ada penambahan dalam susunan menunjukkan adanya penambahan mak. Sabara maksud lain, istabir maksud dia lain. Perkara ini tidak lain kerana jalan penyembahan ubudiyah. Ubudiyah ni maksudnya sifat kehambaan. Taat kepada Allah, meninggalkan larangan Allah, ubudiyah. Maksud dia tunduk dan pasrah kepada Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam. Merupakan jalan yang paling susah dan berat. Oleh sebab itulah Imam Ghazali berkata, sabar dalam taat sungguh berat, kerana sifat jiwa itu ingin jauh dari ubudiyah dan hanya cenderung kepada rububiyah. Kata Imam Ghazali, kata pengarang, jalan yang paling susah dan berat. Kata Imam Ghazali, sabar di dalam melaksanakan ketaatan ini sungguh berat. Kenapa? Kerana jiwa manusia ni, dia ingin jauh daripada ubudiyah. Dia ingin jauh daripada pengabdian, penyembahan kepada Allah Ta'ala, dan dia cenderung kepada rububiyah. Manusia ni sifat dia jauh daripada ubudiyah, dia jauh daripada ibadah, mengabdikan diri kepada Allah, dia cenderung kepada rububiyah. Rububiyah ni maksud dia Allah itu Ar-Razzaq. Rububiyah maksud Allah itu Ar-Razzaq, Allah yang memberikan rezeki, Allah Al-Qawi, Allah Al-Mudabbir,
Allah yang mentadbir. Itu maksud dia rububiyah. Manakala ubudiyah ni maksud dia tunduk dan pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sebahagian orang bijak berkata, muka surat 297, sebahagian orang yang bijak berkata, dalam setiap jiwa terdapat sesuatu yang disembunyikan kecuali apa yang ditunjukkan oleh Fir'aun melalui ucapannya sebagai mana yang diambil dalam Al-Quran. Baik, kata pengarang, dalam setiap jiwa ni ada sesuatu yang disembunyikan, kecuali Fir'aun dia tak sembunyikan. Fir'aun dia tak sembunyi melalui ucapannya, iaitu ucapan Fir'aun sebagaimana diambil dalam Al-Quran. Kata Fir'aun dirakamkan di dalam Al-Quranul Karim dalam surah An-Naziyat ayat yang ke-24, faqala ana rabbukumul a'la, dan berkata, akulah Tuhan kamu yang tinggi. Ini kata Fir'aun, akulah Tuhanmu yang tertinggi. Akan tetapi ketika itu Fir'aun menemui cara bahawa ucapannya boleh diterima, maka dia pun menampakkan. Fir'aun ni bila mana dia kata ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang tertinggi. Bila mana Fir'aun kata akulah Tuhan kamu yang tertinggi, maka Fir'aun ini dia menemui cara ucapan dia ini orang dapat terima. Bila mana dia kata dia Tuhan kamu yang tertinggi, dan dia menemui cara orang terima ucapan dia ni. Ucapan dia kata dia ni Tuhan yang tertinggi. Maka dia pun menampakkannya. Fir'aun menampakkannya. Bila mana dia kata akulah Tuhan kamu yang tertinggi, dia tengok rakyat dia dapat terima, maka dia pun menampakkannya. Jika kaumnya merasa takut, maka mereka pun taat kepadanya. Jadi Fir'aun ini bila mana dia kata ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang tertinggi, dia tengok orang boleh terima, rakyat dia boleh terima, maka bila mana dia tengok kaum dia ni rasa takut, maka kaumnya itu akan taat kepadanya. Setiap orang akan terdorong melakukan perkara itu kepada hamba, pelayan dan pengikutnya, serta terhadap setiap orang yang berada di bawah kekuasaannya dan patuh kepadanya, meskipun dia dihalang untuk menampakkan apa yang disembunyikan dalam jiwanya itu. Jadi Fir'aun ini bila mana dia kata dia lah Tuhan yang tertinggi, maka dia tunjukkan kekuasaan dia, orang akan tunduk kepada dia. Qala ana uhyi wa umit, maknanya dia boleh maknanya siapa yang dia nak bunuh, siapa yang dia nak lepaskan, siapa yang dia nak biarkan hidup, siapa yang dia nak biarkan mati. Maka kalau yang dia nak bunuh, dia suruh tentera dia tangkap, pengawal dia tangkap, bunuh. Yang dia nak biarkan hidup, tangkap, kemudian dilepaskan. Maka orang tunduk kepada Fir'aun laknatullah ya'ni. Dengan demikian, ubudiyah secara mutlak merupakan sesuatu yang sangat berat bagi jiwa manusia. Jadi manusia ni tuan-tuan, dia berat dengan ubudiyah. Ubudiyah ni berat bagi manusia. Maksud apa ubudiyah? Ubudiyah maksud dia melakukan ketaatan kepada Allah, menyembah Allah Ta'ala, melakukan amal-amal soleh. Itu maksud ubudiyah. Jadi ubudiyah ni, melakukan amal soleh, mentaati perintah Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala ni berat bagi manusia. Di antara ibadah yang dibenci adalah solat. Kenapa tuan-tuan ubudiyah, mengabdikan diri kepada Allah ni berat bagi jiwa manusia? Contohnya, ibadah yang tidak disukai oleh manusia adalah solat.
kerana adanya sikap malas. Orang yang tak solat, tuan-tuan, apa sebab? Dia dengan solat ni dia tak boleh. Solat subuh tak semayang, Zuhur tak semayang, Asar tak semayang, Maghrib tak semayang, Asar tak semayang. Tak pernah semayang. Macam-macam jenis orang. Ada yang semayang lewat waktu. Ada yang Zuhur dia tak semayang sehinggalah masuk Asar. Asar dia semayang. Pada waktu Asar tu dia solat Asar, dan pada waktu Asar tu juga dia solat Zuhur. Wal'iyadzubillah min dzalik. Ada orang tak solat subuh. Dia jaga-jaga dah subuh gajah, kemudian dia tak solat subuh sehinggalah masuk waktu Zuhur. Pada waktu Zuhur tu dia solat Zuhur, pada waktu Zuhur juga dia solat subuh. Maka tuan-tuan, manusia ni malas mendirikan solat. Wal'iyadzubillah min dzalik. Ancaman sangat besar, tuan-tuan. Sangat berat, menakutkan ancaman kepada orang yang meninggalkan solat. Meninggalkan solat, melengah-lengahkan solat. Solat dah habis waktu. Maka solat ni, tuan-tuan, satu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedia maklum bahawa yang pertama, awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama yang akan soal di hari akhirat adalah solat. Solat ni, tuan-tuan, membezakan antara orang mukmin dengan orang kafir. Maknanya orang Muslim, orang mukmin dia mesti solat. Maka kata pengarang, ibadah yang dibenci oleh manusia ni, dibenci adalah solat kerana adanya sikap malas. Kemudian zakat yang disebabkan oleh sifat kedekut. Kemudian dalam mengeluarkan zakat, kenapa manusia tak keluarkan zakat? Disebabkan ada sifat bakhil. Sebab ada sifat bakhil, tuan-tuan, maka dia tidak boleh mengeluarkan zakat. Disebabkan sifat bakhil, dia tidak boleh berinfak. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati oleh Allah SWT, kita hari ni, tuan-tuan, masih lagi diuji oleh Allah SWT. Masih lagi, tuan-tuan, dalam pelan pemulihan negara ni, ada di antara negeri fasa 1, fasa 2, fasa 3, tuan-tuan. Ramai orang yang susah, tuan-tuan. Pada ketika inilah, tuan-tuan, bagi mereka yang ada wang ringgit yang lebih, boleh infak, boleh bersedekah, boleh mengeluarkan zakat. Jadi kata pengarang, dalam bab zakat, orang tak boleh keluarkan zakat disebabkan ada apa? Yang menghalang dia adalah sifat bakhil. Kemudian ibadah haji dan jihad kerana setiap sebabnya tersendiri. Orang tak dapat pergi haji. Dulu, tuan-tuan, sebelum kita diuji dengan pandemik COVID-19 ni, tuan-tuan, ada orang yang mampu tapi dia tak pergi haji. Orang yang mampu ni maksud dia, tuan-tuan, kalau dia nak pergi haji untuk seorang dengan haji bayar pada travel lah 100,000 seorang pun dia mampu, tapi dia tak pergi. Ini maksud dia mampu. Jadi, tuan-tuan, ibadah haji, orang yang mampu dia tak pergi. Apa yang menghalang dia? Man istata'a ilaihi sabila. Bagi orang yang mampu, maka dia kena buat haji. Bagi orang tak mampu lain. Maka, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, orang tak menunaikan haji walaupun dia mampu. Apa sebab? Mesti dia ada sebab. Dia rasa sayang duit dia dan sebagainya. Pada hari ni, tuan-tuan, kita diuji dengan pandemik COVID-19 ni, tuan-tuan. Maka orang yang mampu pun tak dapat nak pergi buat haji. Dan jihad ni, tuan-tuan, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada sebab-sebab yang menghalang mereka yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tak dapat pergi berjihad bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala perintahkan agar pergi berjihad. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan agar pergi berjihad. Ada di kalangan umat Islam yang tidak pergi berjihad. Di antara halangannya, mereka rasa sayang kebun kurma mereka yang sedang masak.
Kalau mereka pergi berperang, rugilah. Kalau mereka tak pergi berperang, mereka dapat jual buah kurma tersebut, kebun tu, dia dapat hasil. Mereka tak pergi berperang, mereka boleh duduk di rumah, berehat. Tak perlu kena panas, tak perlu susah payah. Panas pedih tak perlu, duduk di rumah. Lepas tu, golongan munafik menghasut golongan orang mukmin. Orang-orang beriman dihasut oleh golongan munafikin. Kenapa kamu pergi berjihad? Susah payah kamu. Baik kamu duduk di rumah. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, ada sahaja halangan demi halangan sehingga manusia tidak dapat melakukan ketaatan kepada Allah. Tidak dapat mendirikan salat, tidak dapat mengeluarkan zakat, tidak dapat menginfakkan harta dia, tidak dapat bersedekah, tidak dapat menunaikan haji, dan juga tidak dapat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sabar dalam taat berarti sabar dalam menanggung penderitaan. Maka dalam sabar juga, dalam melakukan ketaatan, dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT, juga perlu kepada sabar. Seorang yang taat akan memerlukan kesabaran atas ketaatannya dalam 3 keadaan. Kemudian kata pengarang, orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala ni, dia perlu kepada kesabaran atas ketaatannya dalam 3 keadaan. Yang pertama, sebelum dia melakukan ketaatan, dia meluruskan niatnya dengan ikhlas kerana Allah SWT. Baik, dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala ni, kata pengarang ada 3 perkara. Yang pertama, sebelum melakukan ketaatan, sebelum melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala ini, pertama dia kena perbetulkan niat dia terlebih dahulu. Pastikan niat dia ikhlas kerana Allah Ta'ala. Kerana ibadah yang tidak ikhlas tidak diterima di sisi Allah SWT. Sesiapa yang beribadah, siapa yang melakukan amal soleh bukan kerana Allah, tidak ikhlas kerana Allah SWT, pada hari akhirat akan dikatakan kepada dia, pergilah kamu, mintalah, pergilah kamu kepada orang yang kamu melakukan ibadah, kamu melakukan ketaatan itu kerana orang tersebut. Allah Ta'ala suruh pergi kepada orang tersebut kerana dia melakukan ibadah, melakukan ketaatan, tidak ikhlas kerana Allah Ta'ala. Bersabar mengosongkan amal perbuatan dari kotoran riak dan hasutan jiwa. Kemudian tuan-tuan, dalam melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala, pastikan tuan-tuan tidak ada kotoran. Kotoran apa? Tidak ada kotoran riak. Tidak boleh menunjuk, tak boleh menunjuk-nunjuk tuan-tuan. Perasaan riak. Mana kita melakukan satu ibadah, kita melakukan ketaatan, kita riak, kita nak menunjuk-nunjuk kepada manusia. Nabi SAW telah mengingatkan melalui sabdanya, setiap amal perbuatan itu bergantung kepada niat dan setiap orang itu akan memperoleh hasil sesuai dengan apa yang diniatkan. Nabi SAW bersabda tentang niat. Itu dalam kitab hadis 40 tu, hadis yang pertama tu. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Yang bermaksud setiap amal itu bergantung kepada niat. Nabi SAW bersabda, siapa yang berhijrah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka hijrah dia, maka dia dapat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi siapa yang hijrah, dia hijrah itu tujuan dia apa? Tujuan dia untuk dia menikah. Dia berhijrah itu tujuan dia apa? Dia nak, tujuan hijrah dia adalah untuk dia nikah dengan perempuan yang dia pilih lah. Maka dia dapatlah nikah itu.
Tapi niat dia bukan kerana Allah Ta'ala, bukan kerana Rasul, bukan kerana Allah Ta'ala. Tapi hijrah dia itu kerana tujuan dia nak nikah dengan perempuan tersebut. Maka dia dapatlah nikah. Tapi niat dia itu, dia tak dapatlah kerana Allah SWT dan kerana Rasul SAW. Baik, Allah SWT berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah Ta'ala dengan mengikhlaskan ibadah kepada-Nya. Allah Ta'ala perintahkan manusia agar beribadah kepada Allah, agar menyembah Allah Ta'ala dan ikhlas di dalam beribadah kepada Allah. Lagi tetap teguh di atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan salat serta memberi zakat, dan yang demikian itulah agama yang benar. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, penting ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itulah Allah Ta'ala berfirman mengutamakan sabar dalam beramal melalui firman-Nya yang berbunyi. Di dalam beribadah ini tuan-tuan, maka perlu kepada sabar. Pentingnya kesabaran ini, utamanya sabar ini, keutamaan sabar. Allah Ta'ala berfirman, illal ladina sabaru, kecuali orang yang sabar, wa amilus salihat, dan mengerjakan amal saleh, ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir, maka mereka akan beroleh keampunan dan pahala yang besar. Sebelum amal saleh itu kena sabar. Illal ladina sabaru, melainkan kecuali orang yang sabar. Illal ladina sabaru, kecuali orang yang sabar, wa amilus salihat, kecuali orang yang sabar dan beramal soleh. Maknanya sabar terlebih dahulu baru mengerjakan amal soleh. Iaitu amal soleh itu perlu kepada sabar. Maka mereka akan beroleh keampunan. Orang yang bersabar, beramal soleh, dia akan dapat keampunan Allah Ta'ala, dan dia juga dapat pahala yang besar, wa ajrun kabir. Dia dapat keampunan daripada Allah Ta'ala, dia dapat pahala yang besar sebabkan dia sabar dan dia beramal soleh. Yang kedua, ketika mengamalkan ibadah, di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala ini, dalam melakukan amal soleh ini, ketika mengamalkan, melakukan supaya tidak alpa dari Allah SWT di tengah-tengah amalnya, tidak bermalas-malas dalam merealisasikan etika dan sunnahnya, sentiasa menjaga etika sehingga akhir amal, dan bersabar dari faktor-faktor yang mendorong untuk menunda penyelesaiannya. Ini juga termasuk penderitaan yang dalam bersabar boleh memungkinkan bahawa itulah yang dikehendaki dalam firman Allah SWT yang berbunyi. Maka tuan-tuan, di dalam melakukan ketaatan juga tuan-tuan, jangan sampai kita malas. Jangan sampai tuan-tuan kita rasa malas. Jangan sampai tuan-tuan kita menunda ibadah kita. Jangan sampai tuan-tuan kita tunda ibadah. Ataupun di pertengahan itu kita kecundang. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, bukan mudah tuan-tuan untuk melakukan satu-satu ketaatan, satu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang terakhir tuan-tuan, supaya dirahmati Allah, firman Allah SWT yang berbunyi, walladzina amanu wa amilus salihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtil anharu khalidina fiha ni'ma ajrul 'amilin alladzina sabaru 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, orang yang beriman dan beramal soleh, kami akan tempatkan mereka dalam mahligai di syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Orang yang beriman dan beramal soleh, Allah Ta'ala tempatkan mereka dalam mahligai, dalam syurga, yang mana syurga itu mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan sebaik-baiknya bagi orang yang beramal soleh itu, iaitu mereka yang sabar, dan mereka pula berserah diri bulat-bulat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka penting tuan-tuan kesabaran di dalam kita mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
kita sabar di dalam meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala, dan kita kena istiqamah di dalam kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mereka bersabar sehingga amalannya sempurna. Tuan-tuan, maknanya di dalam melakukan ibadah ni tuan-tuan, pada permulaannya kena jaga niat. Kemudian pada pertengahannya tuan-tuan, jangan sampai tuan-tuan kita rasa di pertengahan ibadah, tengah-tengah buat amal soleh itu, di pertengahan kita berubah, kita maknanya kita tangguh, tak jadi buat. Kemudian setelah mana selesai melakukan satu-satu ibadah, maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pula kita rasa takjub, kita rasa Masya Allah aku hebat dapat solat tahajud sekian rakaat, Masya Allah aku hebat dapat baca Al-Quran satu hari sekian juzuk dan sebagainya. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tuan-tuan yang dapat saya kongsikan dengan tuan-tuan pada malam ini, iaitu tentang sifat sabar, iaitu tentang pentingnya kesabaran di dalam hidup kita. Begitu juga dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita sambung pada kuliah yang akan datang. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tuan-tuan perempuan dapat faham dengan jelas apa yang dapat saya sampaikan pada malam itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada kekurangan, seandainya ada yang tuan-tuan perempuan tidak jelas dan tidak faham dan sebagainya, datang daripada kekurangan, kejahilan dari saya mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf dengan tuan-tuan perempuan semua yang menonton FB Live pada malam ni. Sebelum saya tutup kuliah pada malam ni, saya ucapkan terima kasih kepada pihak Surau An-Nur Bandar Puteri Kelang, kepada pengurusi suraunya, dan kepada seluruh saf kepimpinan Surau An-Nur Bandar Puteri Kelang yang tak dapat saya sebut satu persatu. Terima kasih kerana beri peluang pada saya untuk terus setiap bulan menyambung kuliah bulanan. Jadi wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.